Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Diharapkan kamu berada dalam keadaan sihat sejahtera. Berada di rumah, stay at home. Patuhi arahan PKP. Jangan keluar rumah sekiranya tidak ada keperluan yang mendesak. Kalau kamu keluar, kemungkinan besar boleh ditangkap oleh pihak polis. Boleh didenda sekurang-kurangnya RM1,000 ataupun lebih malang lagi sekiranya kamu dimasukkan ke dalam penjara. Okey, jadi walaupun berada di rumah, tidak bermakna kita tidak boleh melakukan proses PDPC. Proses PDPC boleh juga terus berjalan dengan menggunakan pelbagai media, contohnya menggunakan WhatsApp group, Telegram, ataupun menggunakan video, menggunakan YouTube dan sebagainya. Jadi untuk memohon keberkatan daripada Allah, eloklah kalau kita berdoa dululah ya, supaya apa yang kita buat ini mendapat keberkatan daripada Allah. Okey, sama-sama doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah tajuk kita hari ni? Okey, pertanian tingkatan 5 bersama Cikgu Zahuri. Okey. Okey, sebenarnya kita nak cerita tentang apa ni pertanian ni? Okay, sebelum tu kita tengok tu video ni ya. Okay, ini menyangkut ataupun ini. Apa ni? Jatuh pula tu jadi siram air. Ataupun kita tengok satu lagi. Okey, internet agak slow hari ni tapi tak apa. Yang penting kita boleh juga menjalankan aktiviti PDPC. Itulah masalah kita, kekangan kita untuk melakukan proses PDPC. Tetapi kita anggap itu semua sebagai satu cabaran. Cabaran yang akan meningkatkan lagi kita punya motivasi. Kita mesti bermotivasi dan lebih hebat lagi. Okey, jadi apa pandangan kamu berkenaan dengan ketiga-tiga video tadi? Okey, yang pertama itu aktiviti mencangkul tanah. Yang kedua, membajak sawah menggunakan khidmat kerbau. Dan yang ketiga, menggunakan jentera untuk membajak tanah di ladang. Okey, pada pandangan kamu yang mana yang lebih mudah untuk melakukan kerja? Okey, mestilah menggunakan traktor berbanding dengan menggunakan tenaga haiwan ataupun tenaga manusia. Jadi apakah tajuk kita hari ni?
Okey, apa tajuk kita hari ni? Mekanisasi. Okey, apa dia? Mekanisasi. Okey, sebenarnya apa dia mekanisasi tu? Okey, ya. Apa mekanisasi tu? Menggunakan mesin sahaja. Okey, kita tengok apakah takrifan sebenarnya berkenaan dengan mekanisasi. Okey, sebelum tu kamu tengok buka buku teks kamu, muka surat sekejap kita tengok buku teks, muka surat berapa ni? Buku teks muka surat 76. Mekanisasi pertanian. Okey. Okey, apa dia mekanisasi? Mekanisasi pertanian adalah aplikasi prinsip kejuruteraan dan teknologi dalam pengeluaran, pengendalian dan pemprosesan pertanian. Okey, itulah mekanisasi. Mekanisasi aplikasi kejuruteraan teknologi dalam pengeluaran, pengendalian dan prosesan pertanian, Okey, itu dia mekanisasi. Jadi mekanisasi ini melibatkan apa? Mekanisasi pertanian melibatkan penggunaan mesin pada keseluruhannya atau sebahagiannya untuk menggantikan tenaga manusia ataupun haiwan. Okey. Mekanisasi ini kita guna mekanisasi ini kita guna sama ada kita sebahagiannya ataupun keseluruhannya untuk menggantikan tenaga manusia ataupun haiwan. Katakan kita ada tanah seluas 3 ekar. Sebahagian kita menggunakan mesin, sebahagian kita menggunakan tenaga manusia. Itu kita sudah menggunakan mekanisasi. Okey. Okey, kita tengok lagi. Mekanisasi tidak terhad. Tidak hanya terhad kepada penggunaan traktor ataupun peralatan bermotor. Malah melibatkan apa saja alat yang membantu dalam proses aktiviti pertanian. Itu kita juga panggil mekanisasi. Okey, apa tujuan dia? Tujuan mekanisasi adalah untuk meningkatkan produktiviti pekerja atau menjadikan pekerja di ladang lebih menarik dan senang dilakukan. Itu sebenarnya tujuan mekanisasi ni. Supaya kerja di ladang itu seronok, boleh meningkatkan produktiviti pekerja dan yang paling penting sekali dianya mudah dilakukan. Okay. Penggunaan mekanisasi secara efisien juga dapat menjimatkan masa. Okey. Tenaga pekerja dan kerja dapat dilakukan dengan berkesan, menepati masa serta melakukan pelbagai jenis kerja lain. Okey. Itu rupanya. Penggunaan mekanisasi ini dapat menjimatkan apa? Betul, dapat menjimatkan masa, dapat menjimatkan tenaga kerja, dapat kerja itu dapat dilakukan dengan lebih berkesan, menepati masa dan juga dapat melakukan pelbagai jenis kerja lain. Semasa kita menggunakan mekanisasi, kita boleh buat kerja-kerja lain. Okey. Kita tengok faedah mekanisasi ladang. Faedah mekanisasi ladang. Apakah faedahnya? Yang pertama, tengok sini. Okey, yang pertamanya menjimatkan masa. Okey, apabila kita menggunakan mekanisasi ladang, kita akan menjimatkan masa. Betul tak? Sebab apa dia katakan menjimatkan masa? Jam bekerja dapat dikurangkan. Kerja dapat dilakukan dalam jangka masa yang singkat. Okey, itulah dia. Apabila kita menggunakan mekanisasi ini, kita akan dapat menjimatkan masa kita. Okey. Ini yang pertamanya. Okey, jadi kalau ada soalan apakah faedah menggunakan huraikan faedah menggunakan mekanisasi ladang ataupun soalan itu kata terangkan. Okey, kamu kena pertama kamu kena nyatakan fakta dia menjimatkan masa dan kedua kamu nyatakan huraiannya, barulah dapat markah penuh. Okey, yang kedua, menjimatkan tenaga
Okey, dan menjimatkan tenaga kerja. Menjimatkan tenaga pekerja. Okey, di sini apabila kita menggunakan mekanisasi, kita akan menjimatkan tenaga kerja. Macam mana? Bilangan tenaga kerja yang perlu dilakukan dapat dikurangkan. Okey. Dan yang keduanya, banyak kerja dapat dilakukan dalam masa yang tertentu. Okey. Yang ketiga, apakah kaedah menggunakan mekanisasi? Menghasilkan kerja yang lebih berkesan. Kerja-kerja yang dilakukan lebih berkesan, okey, dan sempurna berbanding dengan menggunakan tenaga manusia. Alright, contoh. Kalau kita menggunakan cangkul, okey, mula-mula tu kita rasa kuatlah. Apabila kita kuat, apabila kita menggunakan cangkul, pada mulanya kita akan rasa kuat, kan? Tapi apabila kita sudah bekerja dalam jangka masa yang agak lama, mula-mula kita boleh cangkul agak dalam, tapi bila jangka masa agak lama, kita akan sudah kekurangan tenaga, kita punya daya cangkul pun sudah berkurangan. Berbanding dengan menggunakan mesin, okey, dia akan lebih berkesan dan lebih sempurna. Maknanya sama saja. Daripada awal dia kerja itu, dia punya kedalaman pemugaran tanah itu dari awal sampai akhirnya adalah sama. Okey, lebih sempurna, kan? Okey, yang keempatnya, faedah menggunakan mekanisasi, iaitu memudahkan kerja. Beban kerja seperti pemugaran tanah, pengawalan perosak, rumpai dan pembajaan dan pemungutan hasil dapat diringankan. Okey. Yang kerja-kerja yang agak susah itu dapat dimudahkan. Contohnya, pemugaran tanah itu agak susah, tapi didapatkan dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir sekali ialah menepati masa. Pengeluaran hasil pertanian pada musim dan cuaca yang sesuai dapat mengelakkan kerugian dan kerosakan. Dan akhir sekali, kerja-kerja dapat dirancang, dapat dijalankan dalam masa yang dijadualkan. Okey. Mana ni di sini? Menepati masa maksudnya, okey, kita dah rancang, kita nak keluarkan hasil ini bulan 3. Kalau kita menggunakan tenaga manusia, menyangkul tanah seluas 3 ekar, mungkin dia akan mengambil masa yang panjang untuk selesaikan. Tetapi apabila menggunakan mesin, kita dapat mengurangkan waktu untuk memproses tanah dan mengurangkan proses untuk pemugaran tanah dan sebagainya. Dan akhirnya kita dapat mengeluarkan hasil dalam masa yang sudah kita tetapkan. Okay. Kita tengok. Okey, ada soalan? Tak ada soalan. Okey, bagus. Okey, kita tengok faktor-faktor pemilihan mekanisasi. Faktor-faktor pemilihan mekanisasi, ya. Okey, ada berapa ni? Ada 6. 6 faktor pemilihan mekanisasi. Yang pertamanya ialah kesesuaian kerja. Yang keduanya, kemudahan alat ganti. Yang ketiganya ialah harga. Yang keempatnya, kemudahan penyelenggaraan. Yang kelima, kuasa jentera. Dan akhir sekali, dia mudah untuk dikendalikan. Okey. Jadi kalau kita nak pilih tu, pengusaha ladang ni dia perlu tahu kesesuaian kerja jentera yang nak digunakan. Okey, ini adalah kerana ada jentera yang sesuai kegunaan yang di sawah padi sahaja dan tidak di tempat lain. Okey, maknanya pengusaha ladang tu kena tahulah. Sebelum dia nak beli mesin dia tu, dia kena tahu dia nak guna tu di mana. Adakah di sawah padi ataupun di tempat lain. Contohnya di sawah padi, kalau ada mesin menuai padi yang dinamakan jentera kombin itu, dia hanya digunakan untuk menuai padi, dia tidak boleh digunakan untuk mengait buah sawit, tak boleh. Kemudian yang keduanya, mendapatkan khidmat lepas jualan. Ini alat ganti ni. Okey. Jadi kita kena
Tengok alat ganti. Adakah dia ni mudah untuk diperolehi? Tak guna kalau kita beli satu mesin yang murah, yang efisien, tetapi alat ganti tak ada, susah nak dapat. Jadi kalau ada kerosakan pada kita punya mesin, pengusaha dia akan mendapat masalah yang besar. Yang ketiganya, bekalan alat ganti haruslah mudah diperolehi. Mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan. Okey, mudah pun kalau harga mahal tak patut juga kan. Jadi mudah dan harga berpatutan. Kemudian pengusaha harus memilih mekanisasi bersesuaian dengan modal. Bersesuaian dengan modal yang dia ada. Kalau dia ada 50,000, gunalah duit 50,000 tu untuk membeli mesin yang sesuai harganya 50,000 lah. Ataupun dia nak beli mesin harga 100,000 dia tak cukup duit. Jadi tak payah fikir dulu cara dia lain. Okey, kemudian yang ketiga, pengusaha juga perlu pilih model mekanisasi yang mudah diselenggara, kuasa yang bersesuaian dan mudah dikendalikan supaya kerja-kerja di ladang dapat dilakukan dengan cepat dengan mengikut perancangan dan masa penanaman yang sesuai. Okey, inilah faktor untuk memilihkan. Okay. Okey, ada soalan? Jadi kalau soalan tanya dalam periksa nanti, kalau dia tanya huraikan faktor-faktor yang bukan huraikan, ataupun nyatakan faktor-faktor yang perlu untuk melakukan pemilihan mekanisasi, kamu sebutlah ini kesesuaian kerja, kemudahan alat ganti, harga, kuasa jentera, mudah dikendalikan. Tapi kalau soalan itu kata huraikan, kamu kena nyatakan dia punya fakta dan nyatakan dia punya, tuliskan dia punya huraian. Okey, contoh kemudahan alat ganti. Ini fakta. Jadi huraiannya apa di sini? Mendapatkan khidmat lebih, mencari alat ganti sekiranya berlaku kerosakan. Alat ganti haruslah mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan. Itu adalah dia punya huraian. Okey. Okey, ada soalan yang kamu kurang faham? Semuanya okey kan? Tak masalah. Okey, seterusnya kita tengok penggunaan mekanisasi dalam aktiviti perladangan. Okey, mekanisasi dalam aktiviti perladangan. Apa penggunaannya? Yang pertama, membersihkan kawasan. Okey, yang pertama kita nak bersih kawasan. Kita menggunakan mekanisasi. Apa contohnya? Mesin gergaji berantai untuk menebang pokok yang besar. Okey, kita boleh menggunakan rantai. Gergaji rantai ni untuk menebangkan pokok yang besar. Kalau tak ada pokok-pokok besar itu, kalau tak ada gergaji rantai itu, susah jugalah kita nak buat kerja. Jentolak juga boleh digunakan untuk mengumpulkan kayu dan juga tunggul. Okey ya. Okey, kita tengok video sikit. Macam mana nak menebang pokok menggunakan gergaji berantai. Okey, tu dia. There we go.
Okey, mudah kan? Menggunakan gergaji berantai untuk membersihkan kawasan. Kalau kita menggunakan kapak ataupun parang kan susah. Okey. Apa lagi? Penggunaan mekanisasi dalam aktiviti perladangan. Penyediaan tanah. Okey, ini. Penyediaan tanah. Mana tanah itu kita sediakan sebelum kita melakukan proses penanaman. Alat bajak primer digunakan seperti bajak piring, bajak sepak, bajak pahat. Okey, ini alat pembugaran primer yang kita sudah belajar dulu. Kan? Okey. Bajak piring, bajak sepak, bajak pahat. Kalau alat bajak primer semua ini, piring, sepak, pahat. Rehat pak, ring, piring. Pak, sepak. Okey. Hat, pahat. Jadi, kalau kamu ingat rehat pak. Bolehlah kamu ingat itu bajak, alat bajak primer. Alright. Selain daripada rehat pak, semuanya itu adalah alat bajak sekunder. Alat bajak sekunder digunakan seperti bajak pembatas, bajak putar, bajak sisir dan juga bajak sikat. Okey. Bajak sisir, bajak sikat. Bajak sisir ni orang Indon panggil sisir sikat lah. Yang ketiganya, penggunaan mekanisasi dalam peladangan dalam proses penanaman. Okey. Menggunakan alat penabur benih seperti dalam aktiviti penanaman padi tabur terus. Dan yang ketiganya, melakukan proses pembajaan. Mesin penabur baja. Baja ditabur lebih cepat dan juga sekata. Dan akhir sekali, penggunaan mekanisasi dalam aktiviti peladangan ni mengawal rumpai dan juga perosak. Apa alat yang kita boleh guna? Alat yang biasa kamu tengok itu, yang pertamanya ialah penebas putar, penyembur sandang berjentera, penebas sandang, yang orang pakai kat belakang tu. Kemudian pam berkuasa, pam menyembur dan juga penyembur bom. Okey, itu adalah mekanisasi yang digunakan dalam pengawalan rumpai dan juga perosak. Okey. Okey, senang kan? Okey, ada soalan? Okey, baguslah kamu ni. Cepat faham. Jadi tak ada soalan yang kamu nak tanya. Okey, kita berhenti rehat sekejap lagi, kita akan sambung semula ya. InsyaAllah.